Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini dijadualkan sebenarnya mesyuarat Esko di Gunung Jerai. Saya pun telah bersedia untuk membelanja tuan-tuan makan di Gunung Jerai dengan penginapan kelas 5 star. Tapi sayangnya mesyuarat Esko tu tak dapat dibuat di Gunung Jerai. Jadi dibawa ke Wisma. Jadi semua tu dibatalkan lah. Kita di Kedah ni diberi cabaran baru berkenaan dengan COVID-19. Ada dua daerah yang terkesan, iaitu Kubang Pasu dan Padang Terap. Yang lebih beratnya di Kubang Pasu. Berkenaan dengan COVID, saya yakin tuan-tuan telah mendapat penjelasan daripada Menteri Kanan dan juga Ketua Pengarah Kesihatan berkenaan dengan jumlah dan juga langkah-langkah menghadapi COVID ni, iaitu kita melaksanakan Targeted Enhancement Movement Control Order ataupun TEMCO. Ada lagi beberapa step yang boleh diambil seperti SEMCO, tapi kerajaan telah memilih TEMCO. Jumlah yang confirm setakat ini ialah 21 orang. Mengikut daerah seperti yang telah dimaklumkan sebelum inilah, di Kampung Ulu, Padang Sanai ada 4 orang, di Megat Dewa dan juga di Napuh. Saya telah bermesyuarat pada pagi ini untuk mengambil pendirian kerajaan untuk menasihatkan penduduk-penduduk yang terlibat dalam kawasan TEMCO, iaitu di 4 mukim yang disebutkan dalam akhbar sebelum ini, supaya mematuhi semua SOP yang ditetapkan. Penduduk, saya mohon untuk memberi kerjasama kepada Kementerian Kesihatan membuat pemeriksaan screening test di pusat-pusat yang telah diwujudkan dalam kawasan tersebut. Dan saya mohon untuk terus bersabar. Pihak yang telah diberi gelang warna pink, gelang warna pink ni bermaksud perlu berada di rumah untuk kuarantin. Kuarantin ni 2 minggu saja. Pada hari yang ke-13 mereka akan diswab sekali lagi untuk menentukan kedudukan adakah mereka kekal bersih daripada COVID-19. Memang cabaran ni berat, saya faham. Penduduk yang terlibat itu sangat tertekan. Dengan demikian, kerajaan memutuskan untuk menyediakan bekalan makanan bagi penduduk yang terlibat dengan TEMCO. JKM sedang berusaha mendapatkan butiran lanjut berkenaan jumlah keluarga yang terbabit dalam kawasan TEMCO yang tidak dapat keluar bekerja. Bekalan makanan akan dibekalkan oleh JKM dengan kerjasama penghulu, dengan peruntukan akan disediakan oleh kerajaan negeri. Yang kedua ialah tentang TEMCO ni juga. Pihak pejabat Menteri Besar mendapat sedikit penajaan ataupun sumbangan face mask. Face mask ni ada 150,000 akan diedarkan kepada penduduk yang terjejas. Saya mohon mereka mematuhi SOP, tidak keluar daripada kawasan itu, sentiasa menjaga kebersihan diri, cuci tangan, pakai face mask, jaga penjarakan fizikal, kekallah di rumah masing-masing, kita jaga kita. Yang kedua ialah tentang program Anakku Sejahtera. Kerajaan memutuskan untuk memperkenalkan program Anakku Sejahtera bermula tahun 2021 bagi anak-anak keluarga yang berada dalam kumpulan B
40 B40. Setiap kelahiran akan dibekalkan, disumbangkan ke akaun SSPNI dengan syarat keluarga tersebut terlebih dahulu membuka akaun di SSPNI. Kadar minimum untuk membuka akaun SSPNI ialah RM20 dan kerajaan akan menyumbang RM100 bermula tahun 2021. Yang ketiga, pembayaran gaji dan allowance secara EFT untuk pegawai masjid dan juga guru kafah. Sebelum ni pembayaran gaji guru kafah dan pegawai masjid ini dibayar melalui cek, dan prosedur untuk menyediakan pembayaran ini terlalu lambat. Dia bermula di pejabat agama daerah, menyediaan voucher, kemudian tu buat cek di pejabat kewangan, kemudian tu kewangan hantar balik ke daerah, barulah pejabat agama pergi bank in. Jadi proses itu kita batalkan. Pembayaran selepas ini kita akan melalui sistem elektronik EFT, Electronic Fund Transfer. Jadi pegawai masjid dan guru kafah akan menerima gaji sama dengan pegawai-pegawai kerajaan melalui akaun masing-masing, tak lagi melalui cek yang dihantar ke pejabat-pejabat agama. Ini melibatkan guru sekolah agama rakyat seramai 333 orang, guru kafah dan pegawai masjid. Bagi pegawai masjid sejumlah 1,486 orang, guru kafah dan penyelia 3,286 orang. Mereka akan dapat gaji sama dengan pegawai kerajaan yang lain. Biasanya 23 atau 24 hari bulan pada setiap bulan. Program yang berikutnya ialah program beras sejahtera. Kerajaan bersetuju untuk membekalkan beras dan bahan makanan untuk 50 orang penduduk termiskin di setiap dun. Adu-adun akan menghantar nama penduduk miskin kepada Urustia Basmi Kemiskinan untuk dibekalkan setiap keluarga setiap bulan RM50. Kita namakan beras sejahtera walaupun ada bahan lain lah dalam bakul tu, kerana makanan utamanya beras. Kalau ada lauk tak ada beras pun tak larat ke atas lauk. Kalau ada beras tak ada lauk, boleh goreng garam. Boleh makan dengan lauk-lauk yang boleh dicarilah di sekitar rumah. Jadi beras lah mustahak. Jadi kita namakannya beras sejahtera. Bukan saya suruh makan nasi dengan garam dah. Tapi sekurang-kurangnya kita ada bekalan beras. Dia bolehlah cari ikan masin. Kalau sampai ke tahap tu lah, saya fikir tak ada lah kot pada masa ni kan. No? Tapi kalau ada beras, dia boleh guna sikit pendapatan yang sedia ada tu untuk beli lauk. Tapi kita sediakan juga bahan-bahan lain, makanan dalam bakul tu selain pada beras. Jumlah harga paket tu ya RM50. Yang keempat ialah pelaksanaan majlis cabutan kerja undi secara online fasa 3. Kita telah masuk fasa 2, telah selesai. Untuk fasa 3 akan dibuat pada 13 Ogos, melibatkan 25,912,730 RM55 jumlah projek. 25,912,730 RM55. Jumlah projek 284 projek. Jabatan Pertanian 22 projek. Jabatan Kerja Raya 9. Jabatan Pengairan dan Saliran 46. Pejabat Daerah Senggara Jalan Kampung 207 projek. Jumlah semua projek ialah 284 dengan dana 25.9 juta. Akan dibuat pada 13 Ogos. Bersetuju menaikkan kadar kerja undi G1 daripada RM150,000 kepada RM200,000 bagi maksud Majlis Kerja Undi Fasa 3.
bagi kontraktor-kontraktor yang telah berjaya mendapat kerja masa fasa 1 dan fasa 2, mereka tak lagi diberi peluang dalam cabutan kali ketiga ni. Kontraktor yang telah mendaftar tapi belum bernasib baik sewaktu fasa 1 dan fasa 2, insya-Allah tuan-tuan ada rezeki dalam fasa 3. Harap-harap cabutan nanti naiklah nama syarikat tuan-tuan. Jadi ini kaedah yang paling telus yang kita laksanakan, dan saya menasihati kontraktor-kontraktor untuk merujuk kepada apps Kedah, aplikasi Kedah ni. Dalam tu ada semua maklumat dan butiran yang diperlukan untuk proses cabutan undi ini dan projek-projek yang ditawarkan dalam kerja undi. Saya rasa itu sajalah pengumuman pada pagi ini. Apa yang berkenaan dengan gaji pegawai masjid dan guru ghafar itu, Ya. yang akan dilaksanakan dulu? Telah dilaksanakan untuk guru-guru SAR pada bulan Julai, telah dilaksanakan, dan pada bulan Ogos ini, gaji bulan Ogos akan dilaksanakan bagi semua pegawai masjid dan guru ghafar, insya-Allah. Yang berkenaan beras sejahtera pun bila kita akan mula bagi beras tu? Beras sejahtera bermula bulan Ogos. Hujung bulan ni ke? Tengah bulan ni ke? Ogos lah. Dalam bulan ni insya-Allah. Sebelum habis bulan Ogos akan dapat 1 dun 50 orang. Insya-Allah. Yang berkaitan dengan apa di Kubang Pasu tu, yang kata makanan untuk Denko tu kan? Ya. Berapa ramai? Setakat yang angka yang kita ada ni 2,000 keluarga, tapi melalui pengulu dan pemimpin tempatan, kita nak pastikan berapa sebetul angka yang tepat bagi keluarga. Bukan orang, keluarga. Kita akan sumbang untuk keluarga. Dia punya efek perbelanjaan pajak negeri tu jangkaan lebih kurang apa? Saya dah arahkan pegawai kewangan negeri untuk membuat semakan berapa perbelanjaan yang diperlukan. Kita juga telah memohon melalui Yang Berhormat Kak Tun kepada Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat YB Rina yang dikasihi untuk membantu kita dalam operasi membekalkan makanan kepada mangsa Temko di Kubang Pasu dan di Padang Terap. Macam dekat Simpang Renggam waktu PKPD pertama yang dibuat di Simpang Renggam tu, dua masalah utama yang dikemukakan penduduk. Yang pertama adalah masalah bekalan makanan, yang kedua adalah masalah penghantaran pesakit yang sakit untuk ke hospital. So macam masalah kedua ni macam mana kerajaan Kedah nak tangani, komitmen kerajaan untuk tangani pesakit ke hospital, sebab jarak dia tu, hospital dia ada hospital Jitra dan hospital Lostar. So jarak nak keluar tu boleh keluar macam mana kebenaran keluar Pesakit COVID ke pesakit lain? Pesakit lain, pesakit macam penyakit kronik, ada yang lumpuh, ada yang nak dapatkan rawatan tu. Saya akan dapatkan jabatan kesihatan dulu lah. Saya tak ada SOP lagi nak terang pun tajuk tu lah. Nanti saya akan maklumkan kemudian. Tadi ada buat tinjauan dekat sekitar kawasan tu, dan ada masalah bekalan tu adalah masalah utama adalah di kedai-kedai adalah roti habis. Roti macam roti gardenia apa semua dah habis di kedai tu. Daripada penghantaran bekalan makanan tu macam mana Habib? SOP ni masih membenarkan essential service macam bekalan runcit masih boleh keluar masuk. Sama macam dulu PKP dulu. Essential service kena dibenarkan, kedai runcit, tempat beli barang. Cuma satu keluarga boleh satu orang je keluar cari barang tu. Ya. Roti habis ni Hadi. Hadi roti habis pun dia tahu. InsyaAllah saya akan bekalkan ni arah roti pi banyak sikit. Apa ni? Habis bikin soalan lain sikit pasal apa ni sekolah habis. Ya. Setakat ni yang kita menerima laporan lah, bukan saja sekolah-sekolah di kawasan saya Temko ni. Ya. Malah sekolah dia restart pun orang tak Orang takut lah no. Jadi di pihak sekolah ni dikatakan ada keluar surat kata yang benarkan tentukan, atau macam mana di pihak kerajaan negeri sendiri mungkin nak pohon supaya sekolah-sekolah di sini ditutup ke, macam kita pohon Temko ke macam mana?
sekolah-sekolah yang dibenarkan tutup ni sekolah dalam kawasan Temko. Ada 5 sekolah di kawasan Terbabit. Ada kebimbangan sikit tentang pelajar-pelajar yang akan menduduki STPM. Kerana dalam bulan Ogos ni dia ada satu exam jugalah. Kementerian akan menentukan SOP bagaimana pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan STPM yang dijalankan pada bulan Ogos. Saya tak pasti paper apa. Kementerian akan keluar SOP sama ada pelajar tersebut perlu menduduki peperiksaan di rumah dengan pengawas peperiksaan yang ditempatkan di rumah mereka lah. Tapi saya yakin jumlahnya tak ramai. Kemudian SOP-nya akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Sekolah-sekolah yang di luar kawasan Temko memang ada laporan daripada kebimbangan ibu bapa untuk hantar anak ke sekolah itulah. Ibu bapa perlu menghantar surat kepada sekolah untuk memaklumkan bahawa dia tidak bersedia untuk menghantar anak ke sekolah. Tapi janganlah sekolah disik, duduk disik hantar. Takut nak hantar anak sekolah disik, jauh sangat. Persekitaran lah. Memang ada kebimbangan tu. Janganlah ambil kesempatan pula kan tu. Tahu sekolah di Bali pun mak dia kata pergi sekolah lawan ini COVID. COVID ada hari ni. Nu di Bali nu, di kampus Neyik nu tak boleh lah lagu tu. Dekat-dekat tu tak apalah, kita yakin ya, Kementerian Pendidikan akan mempertimbangkan kebimbangan ibu bapa ni menjadi faktor mereka tidak menghantar anak ke sekolah. Saya rasa saya dimaklumkan ibu bapa perlu menghantar surat sebab sekolah tidak bertanggungjawab dan sekolah dia ada proses untuk menentukan pelajar hadir, dan dalam pemarkahan pun dia ada isu kehadiran tu. Jadi mak bapak perlu tulis surat bahawa dia tidak bersedia untuk hantar anak atas kebimbangan keselamatan itu. Bagi sekolah-sekolah persekitaran yang tidak berada dalam kawasan Temko. Tapi mungkin ada dibentangkan tadi dalam mungkin ada dibentangkan dalam Temko tadi mungkin berapa persen pengurangan pelajar yang tidak hadir sebab katanya memang ramai sangat, katanya mungkin ada dibentangkan. Belum lagi. Saya pun belum jumpa pengarah pendidikan 2 hari dah. Kali terakhir saya jumpa pengarah pendidikan hari raya ketiga. Saya panggil mesyuarat untuk menentukan Temko ni hari raya. Dan insya-Allah lah lepas ni kita akan terima laporan harian berkenaan dengan Temko ni. Kedah pun ni pengalaman kali pertama lah kita melaksanakan Temko. Kita akan collect lah pengalaman-pengalaman ni untuk kita perbaiki dari masa ke semasa. Laporan harian yang akan dikeluarkan oleh siapa ini? Laporan harian ni kalau berkenaan dengan COVID hanya PKP, hanya Ketua Pengarah Kesihatan dan juga Menteri Kanan. Berkenaan isu-isu lain, isu-isu masyarakat setempat, insya-Allah state akan ambil perhatian. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.